perjuangan parti. Jadi tuan-tuan, kita tak nak ahli parti yang mana kita tengok orang kata apa, kita pakai main tangkap muat ya. Sebab tuan-tuan, pilihan parti ni dia membawa perjuangan yang berbeza lah. Sahabat rambut jemput makan. Kan, membawa satu perjuangan yang berbeza. UMNO dengan ideologinya yang tersendiri, PAS dengan ideologinya yang tersendiri, DAP dengan ideologinya yang tersendiri, PKR dengan ideologinya yang tersendiri, PAN dengan ideologinya yang tersendiri. Jadi daripada dulu tuan-tuan, saya bercakap berkenaan dengan benda ni, termasuk di cawangan saya. Saya kata sekiranya ada ahli yang daripada parti komponen yang lain, yang dahulunya meninggalkan Barisan Nasional pada PRU ke-14, jika mereka ingin mengisi borang keahlian semula, suruh mereka declare keluar daripada parti. Suruh mereka declare keluar daripada parti, dan juga dia buat beramai-ramai untuk isi borang keahlian semula. Jadi clear dia berdengung duduk dalam surau. Jadi orang kata apa, jadi bila kata kita main tangkap muat dia akan jadi masalah. Kan, orang ni sekejap duduk dekat parti Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kita tahulah ideologinya, pemikirannya adalah perjuangan reformis. Dan juga sekejap duduk dalam parti DAP. Parti DAP ni kita tahu pemikiran ideologi dia adalah bersifat sosialis, chauvinis dan juga rasis. Yang tu memang tetaplah kita tahu daripada dulu lagi. Kan, jadi tiba-tiba orang ni nak masuk kepada UMNO. Jadi saya amat tak bersetuju langsunglah benda ni berlaku. Dan saya pun dah hantar dalam grup kita punya YB. Kan, saya kata kami tak setuju lah. Kan, tambah-tambah pula atas, kalau nak ambil dia di ataskan atas dasar sebab dia ni ada follower ramai, tak guna lah. Tak guna sebab apa, dia akan jadi taik. Dia akan jadi taik di dalam parti. Jadi orang kata apa, dia ni tak ada perjuangan. Dia tak ada perjuangan. Dia tengok yang mana parti yang memerintah, di situ dia nak menumpang tui. Jenis ni kita tak mau jenis ni yang kita tak mau ni. Jenis ni yang kita tak mau. Bila parti yang mana memerintah, dia nak tumpang tui. Jadi masa kita duk berjuang dulu, jadi orang-orang yang berjuang lah, macam saya sendiri berjuang sehingga kehilangan kerja, macam tak ada value lah. Macam tak ada nilai perjuangan kami. Kami duk hentam kau-kau, kan, tiba-tiba pihak adalah mana-mana orang kita tak tahu, pi pula menawarkan kepada seseorang hak kita duk berjuang, duk hentam dia dulu ni, kan, pi tawarkan kepada dia keahlian UMNO. Jadi saya memang tak setuju. Dan saya memang tak setuju, dan memang saya akan memerontak. Kan, daripada ambil ahli DAP untuk masuk dekat dalam UMNO, lebih baik. Lebih baik kalau kata kita, macam saya katalah dalam mesej saya, daripada nak ambil dia masuk dalam UMNO, lebih baik UMNO fikir tentang Luqman Wadam. Tentang Luqman Wadam, untuk mengambil keahlian dia semula, kan, macam mana daripada duk ambil orang daripada DAP ni, dia akan jadi taik. Sebab DAP ni dasar perjuangan dia kita dah tahu dah. Ya, selamat pagi Abang Sunendra Suren. Ya, hari ni cerita politik. Orang daripada DAP ni kita dah tahu dah pemikiran dia. Pemikiran dia chauvinis, dia sosialis, dan juga dia memang rasis. Itu yang kita tahu lah. Kalau kita tengok daripada video-video dia pun, dia memang rasis gila babi punya lah. Tapi dia rasis dia hentam Melayu kau-kau. Tiba-tiba hari ni nak cakap tentang perjuangan Melayu. Kenapa tak cakap dulu? Kenapa tak cakap masa ICC Static Room tentang perjuangan Melayu? Kenapa tak cakap masa ISID perjuangan Melayu? Kenapa tak cakap pasal MA63 berkenaan dengan perjuangan Melayu? Kenapa baru sekarang nak cakap? Bila dah jatuh, bila dah tak ada kroni,
Bila dah tak ada link, baru nak cakap tentang perjuangan Melayu. Dulu cakap, Melayu bodoh, Melayu bengap, kenapa takut dengan Cina. Nak suruh apa yang Cina buat, apa yang berlaku di Pulau Pinang, tak salah. Apa yang berlaku di PPR Pulau Pinang, tak salah. Waktu tu duk tempek dengan DAP, ahli DAP, sekarang ni bila kita marah komunis, dia kata mana ada komunis, buktikan pada saya ada komunis. Cina-Cina ni pun tak mau nak jadi komunis lah, dia sokong pula fahaman komunis. Lepas tu komunis ni dia sendiri pun tak faham. Komunis ni dia bukannya bila Chimping mati komunis ni habis. Komunis ni adalah ideologi. Dan ideologi ni bukan dibuat oleh Chimping. Ideologi komunis ni bermula pada zaman saya dah lupa dah tuan. Saya tak boleh cakap, saya dah lupa dah. Tak silap saya dia bermula pada zaman komunis ni bermula pada zaman Soviet Union ni. Satu dia panggil sebagai sosialis demokrasi, sosialis demokrat untuk ambil alih pentadbiran. Pada waktu tu itulah yang tertubuhnya fahaman komunis ni. Jadi komunis ni adalah ideologi. Jadi orang kata ideologi yang dibawa pemikiran. Jadi komunis ni dia bukan kata dia mesti pakai baju bintang 3 dia baru komunis. Itu adalah itu adalah angkatan dia. Itu adalah itu adalah angkatan dia, maknanya angkatan tentera yang menggunakan ideologi komunis. Tu kita kena faham. Apa lagi yang ada komunis? Waktu tu kita ada Parti Komunis Malaya, Parti Komunis Partai Komunis Indonesia. Kita ada CCP, minta ampun CCP, saya dah lupa dah, Komunis Pemda CCP tu. Banyak komunis ni ada banyak. Jadi nak kenal komunis ni senang ya. Dia pakai lambang hak sabit tu dengan bintang kan. Jadi itulah orang kata ideologi dia. Ideologi yang dibawa oleh komponen mereka ni. Jadi dia adalah dasar pemikiran. Jadi kalau Chimping mati pun ideologi komunis ni takkan mati. Dia macam ideologi Mahatma Gandhi juga. Gandhi dah tak ada lama dah. Tapi ideologi dia masih ada lagi. Macam juga Bushido dah tak ada, tapi ideologi dasar pemikiran dia tu masih ada. Macam juga komunis. Kalau komunis ni dah tak ada, dasar pemikiran ni komunis dah tak ada, mana mungkin yang mereka pergi buat perhimpunan besar-besaran kat Kajang untuk memperingati perjuangan komunis. Waktu tu dia sokong lah. Boleh ulas tak pasal Luqman Wadang? Rasa ramai masih tak jelas dengan perjuangan Luqman. Tak apa, saya tak mau ulas pasal itu sebab dia melibatkan majlis tertinggi UMNO. Saya tak mau nak ulas pasal itu. Betul dulu Kawang tu balon Melayu hari. Betul Kawang tu tiap-tiap hari balon Melayu. Tiba-tiba hari ni dia nak isi borang UMNO. Saya kalau dia masuk UMNO tuan, saya cakap tu terang lah. Mesyuarat agung saya akan tunggu depan pintu. Hang jangan masuk dewan. Hang masuk dewan kau katok pula hang. Sebab dulu kita duk berjuang. Hang duk backup puak-puak DAP, tiba-tiba hang nak masuk dalam mesyuarat agung UMNO. Memang aku tunggu depan pintu. Saya tak pernah cakap apa ya tuan-tuan, tapi ni saya cakap. Kalau Kawang tu masuk UMNO, saya akan tunggu depan pintu masa mesyuarat agung. Nampak je muka dia, saya akan bertampang tu. Nak jadi kekecohan kan, nak kena tangkap kan belakang kira. Melayu DAP ni spesies buang, patut di ban terus. Ya betul. Sekarang ni ngah ulas pasal Luqman Wadam tak? Saya tak ulas pasal Luqman Wadam, saya ulas pasal orang lain. Salam Fi, awal pagi ni buatlah. Ya awal. Buang dah tak ada dah, perangai masih ada lagi. Dia dasar pemikiran tuan-tuan. Dasar pemikiran. Salam and good morning Fi. Tu kita kena tahu ideologi ni, komunis ni bukan angkatan perang. Dia bukan angkatan perang, dia satu dasar pemikiran. Satu dasar pemikiran. Saya nak terang pun saya laptop tak ada kat depan mata, saya tak boleh nak terang lah. Jadi Kawang ni tiap-tiap hari dulu duduk balon orang Melayu. Jadi saya amat tak setuju. Saya amat tak setuju sekali kalau si Kawang Malaun Sintok ni masuk dalam UMNO. Dan bodoh manalah pitawak kat dia. Bagi borang dia mungkin tak tahu kot. Dulu si Kawang Malaun Sintok ni panggil UMNO ni parti bongok. Dia panggil UMNO. Masa tu lah first point saya lawan dengan dia. Sebelum tu saya tak pernah lawan dengan dia. Dia panggil parti UMNO bongok, kami bangun lawan dengan dia. Saya cabar dia. Sebelum tu saya tak cabar dia. Jadi maruah kita nak letak mana? Dia panggil dulu parti kita bongok.
Kita ni duduk dalam UMNO daripada umur 18 tahun sampai sekarang ni tak pernah tukar parti. Kita tak pernah lompat-lompat sana, lompat-lompat sini, tak ada. Kita setia kepada perjuangan parti. Tiba-tiba hak Malang On Sintok ni, hak mana kita duk balon dulu sebab dia maki UMNO bongok, kan, tiba-tiba nak ambil dia masuk ahli. Saya pun tak tahu kan ketua cawangan mana hak Bangang tu, ketua bahagian mana hak Bangang pergi bagi borang ada. Kan, patut hang selidik dululah siapa yang hang nak tarik, bukan atas hang nak tarik atas dasar follower yang tak guna. Sebab follower tu bukan menentukan seseorang tu punya dasar pemikiran. Kan, siapa-siapa pun boleh follow siapa. Kan, ada cara tak kita nak kita pemimpin tertinggi UMNO supaya Luqman tak boleh masuk UMNO? Ni bukan cerita pasal Luqman Wadam. Ni bukan cerita pasal Luqman Wadam, ni cerita pasal Effendi Zainal Karak. Luqman Wadam dia tak pernah join DAP. Luqman Wadam tak pernah join DAP. Ni bukan cerita pasal dia. Saya malah nak ulas pasal kes Datuk Luqman Wadam. Apa nama ni, cuma saya kata sekiranya UMNO nak ambil ahli DAP sekor ni, lebih baik ambil Luqman Wadam. Saya bandingkan macam tu lah. Bukan saya tengah duk hurai tentang Luqman Wadam sekarang ni. Saya tentang orang lain, tentang Malang On Sintok yang lain. Jadi memang saya akan buat petition tuan-tuan. Saya balik nanti saya akan buat petition. Saya akan buat petition untuk minta tuan-tuan sign supaya dia untuk kita hantar kepada peringkat MT UMNO supaya ban dia. Supaya ban dia. Baru sekarang nak sembang pasal perjuangan Melayu. Orang lain dah tidur masuk lokap 2-3 kali dah. Yang duduk cerita kena tangkap masuk lokap tu kes perjuangan Melayu tu. ICC stated room 3 hari dalam lokap. ICC stated room tuan-tuan. MA 63 3 hari dalam lokap. Kerja masuk dalam lokap ya kita. Perjuangan Melayu. Tiba-tiba hang duk sokong DAP gila babi punya dulu. Hang duk hentam aku masuk lokap berjenayah lah apa. Tiba-tiba hari ni ada seorang pitawak kat hang UMNO. Memang tak boleh tuan-tuan. Memang tak boleh. Saya cukup panas. Saya baca statement tu tadi, saya cukup panas. Saya kata, Malang bodoh mana ni. Hang tak tahu kan kami ni hak tidur dalam lokap ni. Hak duk turun sana turun sini. Pakai duit minyak sendiri. Tiba-tiba hang nak ambil ahli DAP nak masuk dalam UMNO. Kepala otak hang. Maaf Bruno dulu nak kerja. Jumpa lagi kawan. InsyaAllah boleh jumpa lagi. Tak ada masalah apa. Itu adalah permulaan dia lah. Jadi saya tak bersetuju dengan si Malang On Sintok tu masuk kat dalam parti UMNO. So tuan-tuan, apa soalan? Tanya. Itu ucapan permulaan mukadimah pagi ni. Ucapan mukadimah pagi ni. Sambil teman kawan duk baca kitab mana Ahmad. Jadi apa soalan? Pagi ni macam mana perintah kawalan pergerakan tuan-tuan macam mana, okey ke? Ada orang kata apa? Ada yang ni ke? Baru mana yang offer borang keahlian dekat si Dahaka tu saya tak tahu. Saya tak tahu. Tampak sekali orang yang bagi borang tu. Saya tak tahu. Tapi kita dah viralkan. Saya dah viralkan daripada semalam dalam grup-grup semua lah. Semua grup-grup saya viralkan. Saya kata saya tak puas hati. Saya tak puas hati kalau dia masuk. Memang saya tak puas hati. Ni bukan nak kira dasar perjuangan ni, maruah kita. Kita dulu duk fight kena, dia duk kata kat kita macam-macam, UMNO bongok lah, dia kata dia nak maki Tok Guru Hadi Awang hari-hari. Tiba-tiba dia nak main masuk dengan kita. No. Hang dulu hang dah cukup dah. Hang dah cukup hina orang Melayu, hang dah cukup dah hina Tok Guru. Lepas tu tiba-tiba hari ni hang kata nak lupa benda lama. Kawan tu kata apa, yang lepas tu lepaslah, lupakanlah. Mainlah masuk dengan kami dengan UMNO. Dia pandai. Ni hang yang ketua bahagian tak masuk dalam tak apa cerita. Hak kita kerja duk kena tangkap ni. Hak kita kerja duk kena tangkap ni macam mana? Dia tak tidur dalam 3 hari, kita tidur dalam 3 hari. Bukan 3 hari, 6 hari. Lepas tu kena tahan dalam wad lagi. Dia tak rasa benda tu semua, kita rasa. Kerana kita berjuang. Waalaikumsalam Kaiser dan selamat pagi. Borang Google tak kisahlah borang Google ke apa ke.
Maurizo Sari ke depan tu. Siapa dia tu? Jadi tuan-tuan tak apa, kita tutup topik dia tu. Hal tu je saya nak bagi tahu. Saya tak mau pergi lebih-lebih lah pasal dia. Pasal dia ni kita tak payah nak layan. Sebab saya pun menerima nasihat daripada rakan-rakan Tok Long Tiger. Habang kata buat tak peduli ya kata. Cuma saya nak sebut tadi pasal keahlian. Jadi kita tukar topik. Kita tak payah duk layan banyak sangat topik dia. Buang masa kita tak dapat nak berkongsi ilmu. Sebab dia pun bukan manusia berilmu. Sembang masa dia pun buang masa. Jadi kita tukar. PKP stage 3 kenderaan makin banyak, makin sesak, jam tahap melampau. Dekat mana tu? Lokasi di mana tu? Lokasi di mana tu? Jadi tuan-tuan, hal tu saya terfikir satu benda, tapi saya tak tahulah kerajaan kita pakai ke tak benda ni. Benda ni masa saya buat dulu sistem traffic and crime monitoring system lah. Traffic and crime monitoring system ni, kami detect kawasan kesesakan menggunakan data cloud data daripada Google, daripada Google dua sebab Waze pun dah di bawah Google lah ni. Waze bawah Google lah. Waze bawah Google lah. Dua data kami ambil data daripada Waze dengan data daripada Google lah. Jadi dekat situ kita akan dapat area mana yang sesak. Jadi kalau kata sistem penguatkuasaan hari ni, kalau kata depa buat data analitik, depa buat cloud analytic, data analytic lebih kurang sama lah. Kalau kata buat pakai cloud analytic, depa tengok kawasan yang mana sesak ni, mungkin depa boleh tutup, mungkin depa boleh kuatkan. Tapi sebab saya tengok sekarang ni, bila sampai PKP yang ketiga ni, saya tengok Roblox ni, depa tutup yang kawasan, contoh kawasan orang tak ada. Kesian kadang-kadang tengok polis duduk tengah panahan, orang tak lintas pun kawasan tu. Polis duduk tengah panas. Jadi mungkin hak tak ada orang tu mungkin boleh letak satu orang ke, dua orang ke. Jadi depa buat cloud analytic, depa tengok kawasan mana yang kerap dilalui. Kawasan mana yang kerap dilalui, tutup jalan tu. Tutup jalan tu supaya dapat kontrol daripada orang kata apa? Daripada tersebarnya virus COVID-19 ni. Itulah saya duk terfikir, saya duk kemas laptop saya, duk delete satu-satu barang. Saya tengok projek saya tu, saya tengok kalau kata kerajaan pakai cloud analytic ni untuk cegah COVID-19 ni pun boleh juga. Sebab data tu dia percuma, data daripada Google dengan data daripada Waze tu free ya. Bukan gaduh banyak duit pun. Jadi kita dapatkan data data kesesakan lalu lintas. Payah betul nak sebut. Data kesesakan lalu lintas tu kita tengok hak mana kawasan merah, yang mana kawasan kuning, yang mana kawasan hijau. Jadi hak kawasan merah tu tutup lah. Jadi di situ adalah menjadi tempat tumpuan orang lalu lalang kan. Jadi bila tutup dia ni lah dapat kontrol sikit lah kan. Salam Syafiq, lawa baju Syafiq, kita geng. Dulu sekarang tak dah. Baju tinggal kenangan. Baju tinggal kenangan game GA ya. Suara tak dengar, sound pelan. Dah clear dah. Waalaikumsalam abang bedal petak. Speaker dia tak mana? Saya duk pegang tertutup speaker ke apa ni? Okey. Apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendapat tentang guna sistem hanya dua parti je bertanding macam US, Demokrat dan Republikan. Semua parti-parti masuk mewakili dalam dua parti masing-masing. Pendapat tentang guna sistem hanya dua parti je bertanding. Dua parti bertanding, okey. Macam US, Demokrat dan Republikan. Semua parti masuk mewakili dua parti masing-masing. Sama macam Malaysia pun. Malaysia pun sama juga. Hak kita tengok tu parti komponen. Kita ada perbankan, kita ada kerajaan, sama juga. Kita ada Pakatan Harapan, kita ada Perikatan Nasional. Apa yang bezanya? Sama ya. Semua parti-parti komponen ni masuk mewakili satu parti. Macam Barisan Nasional. Barisan Nasional dia ada di bawah dia. Macam sekarang ni dia panggil sebagai Muafakat Nasional. Dia masuk sekali dengan PAS.
Jadi opponent dia siapa? Opponent dia adalah Pakatan Harapan. Sama aja, sistem yang sama. Dua komponen dua gabungan parti yang bertanding juga. Semua komponen parti-parti komponen masuk di bawah satu dipanggil apa? Satu parti ya. Satu parti dia masuk bawah satu parti dia letakkan macam contoh daripada dulu lagi daripada zaman kemerdekaan dulu lagi kita dah start dah MIC MCA. MIC ditubuhkan oleh John Elias TV tahun 1948. MCA Tun Tan Chek Lock 1948 juga, dan juga UMNO 1936. Jadi lepas tu kita bertanding dalam pilihan raya yang pertama pada tahun 1951 di dalam satu parti dinamakan sebagai Parti Perikatan, lawan dengan Malayan Union, sama ya. Tak ada apa yang berbeza pun. Syafiq tolong jawab dua soalan ni. Syafiq belum jawab. Jebat kata awak pernah masuk hospital Permai, betul ke? Suruh dia tunjuk hospital Permai. Suruh dia tunjuk surat hospital Permai. Saya tak pernah masuk hospital Permai. Saya tak pernah masuk hospital Permai. Kalau saya pernah masuk, saya cakap saya pernah masuk. Itu yang pertama. Awak kata ada orang suruh awak atau paksa awak rakam video tu, tapi tanpa kerelaan awak. Siapakah orang tersebut? Saya dah sebut dalam report. Dia adalah 3 orang lelaki berbangsa Cina lah. Mereka cuba manipulasi situasi pada waktu tu. Mereka cuba manipulasi situasi pada waktu itu. Saya tak dapat nak ceritakan secara detail sebab dia melibatkan aib keluarga. Jadi saya tak boleh nak ceritakan secara detail. Jadi saya boleh bagi tahu macam tu ya. Sebab kalau tuan-tuan tengok sebelum video tu berlaku, saya ada buat satu video yang mengatakan bahawa rumah saya pada waktu tu bersepah semua segala lah. Jadi mungkin puak-puak ni tengok. Jadi bila puak-puak ni tengok, depa cuba nak manipulate. Kononnya mereka ada membuat penculikan dan sebagainya. Kalau nak jumpa dengan anak apa semua, tolong buat video macam tu. Dan tu yang menyebabkan saya buat. Itu saja, takat tu ya. Tolong jawab straight to the point. Jangan pusing-pusing. Terima kasih. Tidak pusing-pusing. Tu straight to the point. Saya tidak pernah dimasukkan ke dalam hospital Permai. Dan juga untuk pengetahuan Abang Muhammad Naufal Abdul Rahman, saya dulu adalah orang yang paling kuat berlawan dengan evangelis. Tidak mungkin saya tukar kepada agama mereka. Saya orang yang paling kuat yang melawan evangelis. Tak ada orang sebut tentang evangelis ni, saya lawan. Bila saya masuk dalam video Dr. Ashraf Wajidi, baru Dr. Ashraf Wajidi tanya saya pasal evangelis Kristian ni. Jadi saya lah yang duk dedahkan tentang maklumat mereka, apa yang mereka cuba buat dan segala macam. Tak mungkin saya nak piduk dengan mereka. Apa-apa saya duk berlawan dengan mereka daripada awal lagi. 5 tahun saya duk lawan dengan evangelis ni. Saya duk kumpul maklumat tentang mereka. Saya yang mendedahkan tentang mereka punya pesta-pesta. Saya yang mendedahkan tentang mereka punya agenda the second wave dengan Malayan Dream. Waktu tu orang tak perasan lagi tentang Malayan Dream. Malayan Dream ni adalah satu dipanggil sebagai the dream theorist, yang bawa yang dibuat oleh Sigmund Freud. Dan juga orang kata ni Profesor Sigmund Freud. Dan juga benda ni juga dikomen oleh Datuk Ahmad Maslan dalam Facebook dia. Boleh scroll balik bila saya cerita tentang macam mana mereka buat orang Melayu terpedaya. Sebagai contohnya adalah contoh pada waktu tu dia buat tentang isu buluh, tak silap saya. Bukan, isu sawit. Dia buat tentang isu sawit. Tiba-tiba Kula Segaran pergi ke Ukraine, pergi ke mana tahu untuk sign ICC Statute Rome. Dia buat orang kata permainan manipulasi. Tapi saya jadi masalahnya sebab macam lah ni tak apa. Alhamdulillah ada backup. Sebab dulu saya berjuang kebanyakannya seorang diri. Selamat maju jaya Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Fik, kalau dia masuk UMNO tak mustahil dia akan jadi pengkhianat pada parti. Ya betul. Tak mustahil dia cuba mendapatkan rahsia perancangan untuk dimaklumkan kepada DAP. Pasal orang dia cuma nampak duit. Maruah letak tepi. Ya betul. UMNO 1946. Silat 1946. Orang di Sumpah Melayu 1936. Orang DAP masuk UMNO umpama parasit. Siapa nak join UMNO Afiq? Afindi Zainal Karab.
Sama saja orang yang berbeza. Fit, saya minta maaf secara terbuka. Masa anda buat live tu saya termarah dan termaki awak. Tapi sekarang saya penyokong ke awak setelah saya tengok akhlak awak. Terima kasih. Tak ada masalah apa. Saya pun manusia berdosa. Saya pun minta maaf dengan abang perantau rezeki. Mungkin dalam live saya sebelum ni saya tinggi diri, saya ego, saya sombong, yang menyebabkan abang perantau marah pada saya. Jadi sebab musabab dia itu datang dari diri saya sendiri. Jadi saya pun sama-sama minta maaf. Cik Yus duk melampau, duk ajak orang murtad kau-kau di mana Jabatan Agama Islam, kenapa tak bertindak? Dia masalah Cik Yus ni tuan-tuan. Dia duduk di Australia. Sebab tu tuan-tuan, saya kata Cik Yus punya family ni tuan-tuan, dia sebenarnya tuan-tuan, dia keluar daripada agama Islam tu kerana ada satu something sebab yang saya duduk baca dalam wall dia lah, saya duduk kaji wall dia ni, dia ni keluar atas sebab operation depression dengan dia mendapat mungkin kita tak tahulah sebab bini dia ada sebut banyak tentang orang ugut nak rogol dia dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi dia dapat tekanan-tekanan macam tu. Jadi dia sebab tu dia meninggalkan. Jadi nak tahu hati dia ni duduk dekat agama Kristian, kat agama Islam, tengok daripada wall yang dia mesej. Dia kata kalau kata macam ni ke orang Islam cakap. Dia kata macam ni kan Nabi Nabi Muhammad SAW mengajak. Depa ni semua munafik. Dia takkan guna ayat tu tuan. Kalau dia ni betul-betul dah tak yakin dengan Islam, dia takkan guna ayat tu. Dia takkan guna ayat tu, dia akan guna ayat yang lain. Jadi dia yang jadi masalah ni, bila orang umum ni, netizen ni, dia duk ganggu gerak kerja dakwah ustaz-ustaz ni. Saya duk perhatilah, duk tengok orang duk komen kan. Orang komen nak bunuh dia lah, orang komen nak rogol lah dan sebagainya, dia bagi tahu. Jadi dia nak buat macam balas dendam. Oh, hampa nak bunuh aku, hampa nak ni, okey tak apa. Aku akan murtadkan lebih ramai lagi orang supaya hampa tengok. Dia jadi macam tu lah. Sebab tu saya duk bagi tahu daripada dulu lagi, jangan duk attack Facebook dia. Biarlah orang hak pandai-pandai ni buat je. Kita ni hak tak arti apa. Jangan kita semayang pun tunggal langgang, lepas tu kita duk pergi kata kat dia macam-macam. Itu yang jadi masalahnya. Biarlah ustaz-ustaz ni duk pergi tegur dia. Sebab dia pun tak tahu tentang kedudukan. Dia duk bangga. Tuan-tuan tengok satu sudah dia faham tak tentang Kristian. Dia tak faham. Dia habang kata saya ni pastor. Pastor ni lebih kurang macam mufti. Come on tuan-tuan. Pastor ni lebih-lebih ustaz ya pun. Pastor ni lebih-lebih ustaz. Dia kalau mufti ni tak silap saya kardinal. Mufti tu level macam the Pope franchise tu. Pope franchise tu betul ya. Pope franchise ni the last Pope of the Vatican City. Tu standard mufti ya, dia yang keluarkan fatwa bagi agama Kristian. Jadi dia pun tak faham. Jadi tu nampaknya dia ni boleh lagi kita nak tarik, tapi masalahnya umum, masalah umum hak duk rasa diri baik lebih ni. Sebab tu saya kata hentikan daripada duk attack dia. Biar kita tak tahu siapa dia, mungkin Cap Rice ke, mungkin Ustaz Abid Liu ke, mungkin ustaz-ustaz lain kan cuba nak ceramah dia. Jadi bila kita duk attack dia, dia lagi menjadi-jadi ya. Jadi tak payah duk ambil tahu saya, buat tak tahu loh. Buat tak tahu kat dia, tapi kita perhati wall dia, apa yang dia tersilap hantar pada ustaz. Jangan kita duk gatal tangan nak pergi komen. Ni masalahnya ni, orang duk gatal tangan nak komen. Hang ni layak dibunuh lah, hang ni. Tu masalah dia tu. Tu masalah dia. Kita nak tarik orang main tak boleh. Kalau kita nak kata Cik Yus baliklah main Malaysia, dia pun fikir satgi kalau kau balik main Malaysia, dia pun ni bunuh aku pula satgi, macam mana? Tu yang jadi masalah dia. Saya dulu pernah maki awak, sekarang saya nak minta maaf setelah saya tengok adik awak. Siapa dia? Adik saya mana? Lain macam adik saya mana? Tak apa. Saya pun minta maaf jugalah. Tapi adik saya semua dah ada orang lah. Jangan duk attack adik saya sangat. Pejabat pos buka ke? Pejabat pos buka. Saya duk buat delivery minyak dak. Saya duk hantar minyak dak, saya duk post minyak dak sampai ke Sabah Sarawak. Buka tak ada masalah apa.
Terima kasih Fik, maafkan saya dah, sama-sama kita pun perantau rezeki pun maafkan saya juga dengan sifat-sifat saya yang terdahulu. Bertindak bukan bererti kita buat tak elok. Maksud saya buat sesuatu. Mana dia? Tak ni abang pendekar siku lipat, biar orang yang pandai. Dia nak cakap pasal soal agama ni, dia kena ada pengkurusan. Kita nak tegur orang macam ni tak boleh. Dia orang mungkin level-level Fidaus Wong, dia ertilah nak buat macam ni. Kita tak erti ni. Cuba abang pendekar siku lipat pergi tengok dalam wall bini dia. Syarifah Fal. Hoi, orang maki cukup-cukupnya. Jadi benda bagi relax kan. Bila orang duk maki, orang duk PM dia, duk kata nak bunuh, nak rogol. Jadi susah ustaz-ustaz ni nak buat kerja. Biar ustaz-ustaz tuan-tuan, ustaz-ustaz ni semua saya ni melalui pengalaman saya tahu depa ni akan cari. Kalau kata benda ni berlaku ya, depa akan sendiri akan mesej. Kita tak perlu duk habaq kat depa. Depa pun alert juga, depa akan tengok. Jangan kita duk kata takkan pejabat agama tak ambil, saya lalui. Sebab tu Tuhan bagi saya lalui pengalaman-pengalaman macam ni semua. Jadi saya tahulah. Jadi sebab itulah jangan kita duk pergi attack. Jangan kita duk pergi komen kat wall dia, aku nak pergi bunuh hang, darah hang halal lah apa semua. Jangan duk macam tu. Relax bagi orang hak pandai buat kerja. Kita tak pandai, saya tak pandai. Bagi orang-orang hak pandai, saya pun tengok baca macam tu ya. Ada si hantar mesej dia itu, Assalamualaikum, dia pun tak balas apa pun. Dia jawab, dia kata Waalaikumsalam, lepas tu dia tak balas dah. Setuju. Netizen ni cempera mak abah, depa komen semua acah-acah suci, tahu tak apa. Jadi kita buat relax tapi kita kalau kita nak tolong dia, kita snap hantar kat ustaz. Hantar ustaz tolong tengok ustaz dia ni. Ustaz-ustaz depa pandai depa tahulah nak buat kerja depa daripada segi doa depa, daripada segi hukum hakam depa tahu. Jadi kita duk cempera ni tak payah duk kalut sangat tak payah duk buat ramai sangat dalam wall dia, buat semua satgi susah orang lain nak buat kerja. Okey. Apa lagi Saya nampak putih sikit tuan-tuan. Baru saya perasan. Ahmad, saya nampak putih sikit Ahmad. Nampak cerah sikit Nampak putih sikit saya. Tak? Berat nandang. Muhammad Naufal Abdul Rahman, rasanya dalam video live Syafiq ada jawab dah. Ada dalam live yang sebelum-sebelum ni. Ya, ada dalam live banyak. Saya banyak kali dah nak jawab, tapi benda tak boleh delete. Kalau tuan-tuan boleh hajak kat saya macam mana nak buat report dekat YouTube, boleh juga saya buat. Susah saya nak jawab, banyak kali pening kepala. Ustaz yang berkenaan buat kerja kan, Sajad tak ada apa-apa tindakan pun, Ainul Mardiah ada. Sebab saya lalui ada. Hak ustaz, hak yang kita tak tahu ni, kita tak tahu. Ustaz dalam Malaysia ni ramai, bukannya sikit. Kadang hak belah-belah Patani pun ada. Dia akan tegur dia PM dia tegur, mana kita nak tahu. Sajad bukan nak bagi tahu kita kata ustaz tegur dia. Dia cuba Sajad bukan nak habaq kat kita. Kata ada seorang ustaz tegur dia ke apa, dia tak ada nak bagi tahu jadi orang kata apa, kita jangan buat ramai. Sebab saya lalui, saya tahu ustaz-ustaz tak famous pun mai tidak takkan saya boleh kenal dengan Ustaz Tirmizi ni. Mai ikut celah mana mai ambil saya di rumah dia pun, saya pun tak kenal dia pun tak kenal saya sampai ambil di rumah jadi ada orang akan buat pendapat tentang seorang aduan di AP di Melaka menyokong Perikatan Nasional. Siapa dia Arun? YB Nur Hisham Siapa dia? YB mana? Dia Ustaz mana Ahmad? Ustaz mana? Baba Thailand. Oh, hak putih tu mana saya tengok gambar dia? Saya tahu. Dia duduk pondok mana? Dekat rumah Ahmad. Ziarah Hakim kan? Apa yang soalan?
Dah berkurun, nampak putih lah sikit. Berat 66. Dok berat 110 kilo. Berat 110 kilo. Video dulunya hang kata kuat Islam tu, aku tak faham. Dah terang banyak kali dah. Menyorok dah kan Fik. Siapa dia menyorok tu? Kira putih lah dari bab tu. Kan ada orang panggil saya Mak Saleh baru ni. Saya buat live. Dia tanya saya, awak ada Mak Saleh cakap orang Melayu pekat nak orang ni? Tu dia kan. Ada betul. Kan pejuang tidur masjid sarapan pun belum. Kan pejuang tidur masjid sarapan pun belum. Siapa dia? Ha? Dulu lah masa zaman perjuangan dulu. Ingat ICC Stated Rome tuan. Keluar daripada rumah seminggu. Duduk dekat masjid tidur. Saya dengan Ustaz Fazil. Semalam Abang Razali, Pakcik Razali Cik Mat sebut tu. Saya dengan Ustaz Fazil Hanafi. Saya ingat Saya dengan Ustaz Fazil Hanafi usunglah dua kimen. Pergi sana, pergi sini. Tidur di masjid. Tidur di masjid punya takut. Kena tangkap dengan polis. Kena tangkap apa. Makan apa. Nak print tu lebih kurang 100 muka surat kot. Nak print tu pun memenjam rata tu. Masa duk berjuang dulu lah ICC Stated Rome. YB beliau pun tengok akhlaknya dah okey sikit. YB beliau pun tengok akhlaknya dah okey sikit. Tak ada video dia marah-marah orang awam. YB mana ni? YB Melaka. Awak pula tak ada. Baru ni dia bergaduh dengan budak Kementerian Kesihatan. Pasal dia panggil sebagai mass gathering. Mass gathering bergaduh keluar dekat dalam YouTube. Dia kata kat budak tu, kenapa saya tak boleh buat mass gathering? Ada lah video dia. Awak pula tak bergaduh. Dia kira duk bergaduh dengan orang tu. Tu kira duk bergaduh dengan orang. Menyorok tu dah sarapan kan Fik? Dah. Syafiq minta kupas sikit Lion Club International. Tak tahu. Tak tahu dan tak mau ambil tahu. Ambil pi lah mereka nak jadi apa kan apa. Menyorok bahasa Palih sarapan maksudnya. Okey. Bila tanya orang Lam, saya duduk KL 9 tahun tuan-tuan. 10 tahun duduk KL. Jadi duduk ada saya lagi. Semalam kena tegur dengan member. Duduk saya pula orang tu. Jadi apa lagi tuan? Lagi apa? Ke-8-18. Masih boleh kelakar Sarawak ke? Sarawak Iban lah. Boleh kot sikit-sikit. Faham lah. Tapi nak madah tak erti lah. Assalamualaikum. Nak bertanya, boleh ke kalau Malaysia diisytiharkan darurat pasal COVID-19? Dia takkan isytihar darurat. Kalau dia isytihar darurat, bahaya balik kepada kerajaan persekutuan. Sebab memang tu dia pun duk tunggu pun. Pihak pembangkang duk tunggu tu lah. Duk tunggu kerajaan hadap kuasa. Jadi macam-macam benda boleh berlaku. Jadi dia takkan isytihar darurat. Tidak akan isytihar darurat. Sebab kita masih boleh kawal. Kita tak macam United States kes berlambak-lambak. Kita mentaliti orang kita ni kira bagus lah. Bagus Alhamdulillah. Kalau tengok di Kedah tuan biru lah. Kedah zon selamat. Jadi mentaliti orang kita ni masih lagi orang kata apa, masih bijak lah. Kalau kata Alhamdulillah lah, kalau kita tengok dalam Malaysia Gazette mungkin ada segelintir yang tak erti ikut cakap. Tapi kalau kita tengok yang live dalam Malaysia Gazette, kita tengok di pasar-pasar pun orang beratok, orang ikut protokol, buat sebagaimana yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi tak perlulah nak isytihar darurat. Ulas sikit pasal mass gathering oleh YB tu. Itu kata bodoh YB tu. Orang tuan-tuan dengar lah, pihak Kementerian Kesihatan dah buat penerangan dalam tu. Dia kata ni bukan masalah YB penyokong ramai ke YB tak menyokong ramai. Ini masalahnya arahan daripada bos saya. Saya tengok penggelak. Dia kata you tahu berapa orang pengundi saya? Saya tengok video tu saya nak tergelak kan. You tahu berapa orang pengundi saya? Pengundi saya lebih kurang berapa? Tadi sebut 4,000 kot dia kata. Takkan saya nak pergi bagi rumah ke rumah. Lepas tu budak tu jawab, saya tak mau ambil tahu YB punya pengundi berapa ramai, saya tak mau ambil tahu. Yang saya tahu ini adalah arahan daripada bos saya. Tak boleh buat.
Saya tengok video tu saya gelak tuan. Budak tu balas balik, YB ini bukan masalah pengundi YB banyak mana, saya tak mau ambil tahu YB punya pengundi banyak mana. Saya tengok video tu tergelak pada muka. YB pun haru biru, tak payah jadi YB lah, suruh dia bawa bas balik kan, mengarut jadi YB. Salam tuan, jangan panggil saya tuan, Syafiq ya. Salam Syafiq ni memang aktif betul kalau bab memberi ulasan. Masa tidak pun mesti tak cukup. Teruskan perjuangan tuan. Saya doa supaya Allah sentiasa lindungi Syafiq, juga kesihatan Syafiq. Okey. Apa nama ni? Saya sebelum ni ada satu hari tu saya tengok movie dengan adik, tengok Star Wars baru, Baburik tengok Star Wars baru. Jadi tidur pukul, adik saya download dekat apa benda tu, tengok UHD kan. Tidur pukul 3 pagi. Bila tidur pukul 3 pagi, esok tu bangun subuh, lepas tu dia lajak terus. Orang kata apa, tidur sampai tengah hari. Jadi kita punya kitaran tidur kita tu dia takkan jadi ni lah, dia akan jadi lewat. Tu yang sebabnya semalam saya tidur sat dalam 1 jam 2 jam, lepas tu saya bangun saya zikir sat, lepas tu saya tengok Facebook sat, lepas tu ni saya tak mau tidur balik maknanya lagi malam lagi saya akan dapat tidur balik lah. Jadi tuan-tuan mana hak ada anak dia tahulah kan, kalau baby tidur petang, malam dia susah tidur. Macam tu juga kita manusia pun, apabila kitaran tidur kita ni terganggu, jadi bila kita dah terbiasa, bila terganggu, kita malam dah susah nak tidur. Bangun tengah hari. Lepas subuh bangun pukul 12 tengah hari. Sembanglah malam boleh tidur pukul 10 malam. Jadi kata bila kitaran tidur terganggu ni masalah satu tahajud. Dulu saya selalu kejut mak saya tahajud pukul 5.20 terus pergi ketuk pintu mak tahajud kan. Subuh saya imam mak saya, tapi disebabkan tengok movie malam tu dekat 4 hari 5 hari dah, mak saya pun sound dah, lain macam ni lain macam ni, bangun tidur tengah hari buta jadi tu dia nak kena kontrol balik, untuk kita kontrol balik kitaran tidur kita. Itu biasa, itu adalah reaksi biasa yang dihadapi oleh semua manusia kat atas muka bumi ni, bukan saya sahaja. Contohnya akan berlaku bila darurat, takkan berlaku darurat. Jangan risau. Semalam paling kurang kes 85. Maaf Syafiq, saya out dulu, saya nak buat sarapan untuk anak-anak, nanti saya tengok ulangan. Tak apa abang, terima kasih. Macam mana abang benda betak feedback, okey ke? Kelantan pun masih selamat. Ya, Kelantan dengan Kedah biru biru selamat. Sebab tu orang kata apa, tak ada masalah apa. Rasanya sekolah tak buka sampai hujung tahun. Itulah sebab kerajaan batalkan PT3 dan juga UPSR Saya duk nampak macam tu juga, tapi saya rasa mungkin akan buka mungkin akan buka jugalah, tapi mungkin lepas raya kot kan. Salam jangan Syafiq, ada tugas. Ya, tak apa, terima kasih. Syafiq bagi pencerahan pasal kes Syed Saddiq tu, pasal duit simpanan rumah. Boleh percaya ke duit simpanan dia dengan keluarga dia? Jadi tuan-tuan, saya pun duk bincang dengan kawan semalam lah kan, duduk voice call. Jadi tuan-tuan, sebelum kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan, tak payah banyak lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Syed Saddiq kena panggil dengan Mehdi Hasan, dia cakap apa? Saya tidak mungkin akan bekerjasama dengan kerajaan di Barisan Nasional sebab saya kena buang kerja, family saya susah, tak ada duit lah, apa segala menek lah. Mana ada 250,000? Dia abang dulu tak ada duit. Masa zaman kerajaan kena tekan, hilang kerja, tak ada kerja, kena buang kerja, jadi family dia terpaksa tanggung, dia tak ada duit lah, apalah segala menek lah, hidup susah lah apa. Lepas tu tiba-tiba ada duit 250,000. Jadi tuan-tuan fikir logik akal lah. Dia pun sama macam Jebat Dahaka jugalah. Tuan-tuan ambil video dia lama-lama, lepas tu tuan-tuan troll dia balik. Video dia kat depan Bukit Aman video dia dekat mana, banyak video dia, ada banyak video dia yang dia duk menagih simpati cukup banyak. Tiba-tiba jadi kaya, ada peti ada peti cash dalam rumah ada peti cash dalam rumah 250,000. Hebat kan.
Penang saya tak pasti. Saya tengok semalam Penang tak ada kot. Penang zon bahaya kot. Bolehkah di Malaysia tak perlu menteri-menteri? Hanya Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri je ada. Setiap kementerian ketua pengarah akan lead. Tak boleh ke? Tak boleh ke? Tak boleh, kena ada. Kena ada, mana-mana negara pun ada. Mana-mana negara pun ada. Kalau harapkan ketua pengarah je lead, habis habis kita akan duduk di dalam satu pemerintahan yang dipanggil sebagai pemerintahan kuku besi. Pemerintahan kuku besi sebab dia tak boleh tukar. Dia tak boleh tukar. Jadi itu yang jadi masalahnya. Pagi-pagi cerita pasal apa? Cerita sikit tu Madir. Anwar downred seminggu. No cahaya Malay dilema. Cerita pasal evangelis nak jadi Malaysia jadi Kristian. Pagi-pagi cerita pasal apa? Cerita sikit tu Tun Madir, Anwar downred seminggu. No cahaya. Saya tak faham Abang Zani Jai. Ikrim. Saya tak faham. Jangan nak pakai bahasa kodek-kodek banyak sangat. Saya tak faham. Bahasa-bahasa yang simple lah. Okey, apa lagi tuan-tuan? 8.30 Pukul 9 tak bang, tiap pukul 9. Pukul 9 saya punya jadual hari ni. Jadual mak saya buat jadual tugas tuan-tuan. Mak saya buat jadual tugas. Jadi tuan-tuan pun di rumah anak-anak buat jadual tugas untuk mereka. Saya tuan-tuan, dulu saya lupa nak sebut semalam dalam live saya. Satu faktor macam mana saya boleh berjaya di universiti adalah yang pertamanya, kalau tuan-tuan bertanya sendiri dengan profesor saya, nama dia Dr. Liu Chishun. Dia seorang je pernah tengok benda ni. Saya ada timetable. Satu lagi bini saya. Saya ada timetable. Dan saya ada bilik belajar. Dalam bilik belajar saya ada timetable. Jadi waktu bila saya belajar, okey, 3 jam belajar. Kena ada timetable. Kalau tak ada timetable, confirm susah. Sebab nak struggle masa tu tak tahu. Bila kita kerja pun kita ada roster. Jadi kena ada timetable. Okey, waktu ni belajar, waktu ni rehat, waktu ni semayang, waktu ni main game. Dulu saya main Dota. Waktu main Dota berapa jam? 1 jam main Dota. Satu game 1 jam lebih lah kalau main Dota ni kan. Jadi lagi sambung belajar balik. Kena ada timetable. Jadi tuan-tuan, ni bila anak-anak ramai balik rumah ni, buat timetable. Lah. Jadi hari ni Kak Long masak. Kak Ngah kutip kain. Kak Cik lipat baju. Macam tu. Jadi dia jadi seronok lah. Dia tak ada lah bosan sangat. Jadi semua ada tugasan. Ni duk harap mak seorang buat jenuh mak. Mak umur 50 lebih dah. Saya ingat mak kan. Akulah buang sampah. Akulah lipat baju. Akulah basuh baju. Akulah masak. Hampa duduk dalam bilik tidur. Keren. Tak guna. Bila mak tanya ni awak tak? Mak kami ni penat belajar. Pula otak dah. Pula otak dah. Yang mak duk jaga daripada kecil sampai besar tak penat. Fik hantrai ajak Syed Saddiq berdebat. Tak payah, dia bukan level-level saya. Selagi Syed Saddiq tidak menunjukkan sijil-sijil dia yang mengatakan dia adalah pelajar terbaik di universiti dan dia adalah timbalan Net Presiden MPPK, sebab dia umur dengan saya tak jauh tuan. Syed Saddiq umur 28, saya umur 29. Saya tak pernah dengar nama dia. Jadi dia kena buktikan dululah. Kata dia memang ada benda tu. Setakat lah ni dia tak buktikan lagi. Jadi buang masa lah. Saya nak layan dia. Jebat siap cakap dengan polis rapat. Polis call je dia. Boleh datang sendiri. Tak payahlah tuan-tuan cerita pasal dia ni. Buang masa ya. Buang masa ya kita cerita pasal dia ni. Komunis di Malaysia hanya letak senjata je. Tapi ideologi masih ada. Malah kat Malaysia pun masih ada syarikat guna lambang komunis. Ni bintang 3. Ya betul. Ya betul. Ideologi ni semua ada. Ideologi Bushido pun masih ada. Semua ideologi ni masih dipraktik. Sebab dia adalah dasar pemikiran. Dia adalah dasar pemikiran. Ada orang hak bawa lagi Fahaman Gandhi.
Ada hak masih bawa lagi macam tu juga fahaman komunis. Ada yang masih bawa macam US, depa still amalkan fahaman John F Kennedy. Depa masih amalkan fahaman Kennedy sehingga ke hari ni. Jadi itu adalah biasa. Itu adalah biasa. Dia dengan Syafiq apa hal? Saya dah cerita dalam live yang sebelum ni. Dia pandai nyentot anak orang je. Siapa dia? Tak payahlah cerita pasal dia. Tutup topik buang masa tuan. Kita cerita pasal dia buang masa. Tak ada apa pun yang baik tentang dia untuk kita ceritakan, untuk cerita banggakan. Buang masa. Kita tak ada. Kita buat live ni tuan-tuan, untuk kita kongsi pendapat. Jadi kalau kita duk cerita pasal dia, saya duk fikir-fikir balik, betul juga teguran yang dibuat oleh Tok Singa dengan Long Tiger terhadap saya tu. Mereka beritahu, kalau kita ni duk fikir pasal dia 24 jam, jadi kita tak boleh nak brain benda lain. Dia ni kita tahu dah. Kita duk cakap pasal dia pun macam tu lah dia. Jadi orang akan tengok kelaku dia. Jadi kita ni buang masa. Jadi buang masa kita duk bagi dia famous pula. Duk promote dia. Buat apa? Jadi kita abaikan dia. Lama-lama dia terjun bangunan sendiri. Dia duk post, dia duk hentam kita tak layan. Dia pun last kali dia terjun bangunan. Dia bosan. Jadi kita tak perlu dah sebut pasal dia. Ending takat tu ya. Bolehkah satu hari nanti negara kita ni tiada lagi sekolah Cina dan Tamil? Sepatutnya macam tu lah. Dia hasil kajian saya beritahu pada tuan-tuan. Yang ni orang India, Cina kena ambil faham habis. Jadi kita kena tahu macam mana sekolah vernacular ni boleh ada. Macam mana sekolah vernacular ni boleh ada. Jadi hasil daripada pembacaan saya, kalau saya salah mohon tegak. Sekolah Cina ni adanya sebelum kemerdekaan. Dia ada pada kurun ke-14 apabila Cina datang daripada Fujian. Mereka datang ke tanah Melayu, mereka buat sekolah mereka. Jadi sama juga sekolah Tamil pada kurun ke-19 apabila dasar pecah perintah pada waktu itu dibuat. Jadi mereka ni ada sekolah di dalam estate, dipanggil sebagai sekolah Tamil. Jadi lepas tu ada sekolah British. Sekolah British ni macam convent, macam King George, apa semua sekolah tu lah. Jadi ada sekolah tu. Itu adalah semasa sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sekolah-sekolah ni dah ada dah. Sebab atas dasar pecah perintah. Maknanya orang Melayu duduk kat satu tempat sekolah ni. Orang Cina, okey sekolah Cina. Orang India, sekolah India. Jadi selepas kita merdeka, jadi sistem pendidikan ni dah jadi satu. Disatukan menjadi satu aliran lah, iaitu sekolah kebangsaan. Yang saya baca lah dalam perlembagaan. Yang saya faham. Kalau saya salah, saya minta tegur lah. Jadi kita dah bersepakat untuk waktu tu kita bina parti pun, parti perikatan, kita bersepakat untuk kita bersatu. Jadi persoalannya hari ni, kenapa kita memerlukan sekolah vernacular? Kenapa kita memerlukan hari ni? Ada tak sekolah jenis kebangsaan Melayu? Ada tak sekolah jenis kebangsaan Melayu? Tak ada. Kita tak ada sekolah jenis kebangsaan Melayu. Tak ada. Kita ada sekolah kebangsaan saja. Sekolah menengah kebangsaan saja. Kenapa kita perlukan sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina? Okey, disebabkan bahasa Tamil dan bahasa Cina, tak ada masalah apa. Kita letakkan masukkan sebagai bahasa tambahan. Macam tu juga dengan orang Melayu. Kalau kata dia nak ambil, dia diberi 3 pilihan. Dia nak ambil bahasa Arab, bahasa Jerman ataupun bahasa Jepun, kalau tak silap saya. Bahasa Jepun, tak silap saya. Jerman, Jepun dengan Arab, tak silap saya. Jadi macam tu juga buat. Jadi kita hapuskan tu sebab dia membawa orang kata ketidakseimbangan. Benda ni bila pergi ke universiti pun akan jadi benda yang sama. Orang Cina akan duduk satu kelompok, orang India akan duduk satu kelompok sebab mereka dah biasa daripada peringkat sekolah. Jadi bila masuk kat kerja pun mereka akan jadi resis lah. Sebab tu dengan adanya sekolah vernacular ni melahirkan generasi yang resis. Sebab itulah kita perlu hapuskan sekolah vernacular ni. Bukan hapus kerana kita benci kepada bangsa lain dah. Kita hapus kerana sekolah ini dibuat atas dasar
Dasar pecah perintah dibuat oleh British dahulu. Jadi untuk pecah perintah maknanya untuk orang Cina duduk dalam grup Cina, orang India duduk dalam grup India, orang Melayu duduk dalam grup Melayu. Jadi kenapa selepas merdeka kita masih lagi nak menjalankan dasar tersebut? Sepatutnya kita dah hapuskan. Sekolah vernacular ni kita tak nak lagi. Kita tak mau lagi sekolah vernacular. Ada baca Iqra ah? Pukul berapa? Okey. Okey. Siapa dia ustaz apa? Okey. Okey. Tu tuan-tuan tu tentang sekolah vernacular. Harap tuan-tuan faham sebab tu vernacular ini tak ada sekolah jenis jenis kebangsaan Melayu. Mana ada sekolah jenis kebangsaan Melayu? Kita bukan resis, tapi bagi sama. Bila sebut tentang kesamarataan, benda lain nak dituntut, tetapi perkara asas tak mau tuntut. Kenapa sekolah nak kena ada pembahagian? Kenapa nak ada sekolah kebangsaan Cina? Kenapa nak ada sekolah kebangsaan Tamil? Sedangkan kamu laung-laungkan bahawa kita adalah rakyat Malaysia. Malaysia for Malaysia. Tapi bila mai kat sekolah, tak boleh. Kita nak sekolah kebangsaan Cina. Come on lah, be relevant. Hapuskan semua sekolah vernacular. Jadikan satu sekolah kebangsaan. Cukup. Settle masalah. Melayu duduk dalam satu sekolah. Tak perlu dah sekolah jenis kebangsaan Tamil, tak perlu dah sekolah jenis kebangsaan India. Kenapa sekolah jenis kebangsaan Cina? Itu pandangan saya yang mudah untuk future negara kita. Bila kita duduk bergaul, kita akan boleh hidup secara satu family. Zaman saya kecil-kecil tuan-tuan, saya pergi raya Cina, rumah Cina. Dengar gendang naga apa segala menek. Sebab apa? Sebab kita dah biasa hidup di dalam situasi. Sekarang ada orang buat yang tu? Tak ada. Lain kacau. Lain terganggu. Okey, saya baca komen pula. Macam mana Syafiq boleh mengkaji politik ya? Dan sejak bila Syafiq mula? Soalan ni susah saya nak jawab. Saya pun tak tahu bila saya mula. Nanti saya jawab soalan tu. Nanti live terusnya saya jawab. Saya snap dulu. Okey, nanti saya jawab. Betul dia makin glamour, kita suka hati kalau layan. Ni kawan-tuan, sekarang saya lihat PDRM dah mula bertindak tak macam zaman PH. Ulas sikit Syafiq. Dan nanti juga ni kes Adib ada kata pesalah PH hantar luar negara. Apa kesudahan menuntut keadilan buat arwah adik yang dibunuh? Kalau saya salah, buatlah teguran ya. Memang kita perjuangkan. Kita harap NGO yang mana buat kutipan awam dulu untuk perhimpunan kes adik, bawa kes adik ke mahkamah. Sebab saya tahu duit kutipan mereka berjuta ringgit. Saya tak mau sebut NGO mana, tapi tuan-tuan sedia maklum NGO mana. Dia pernah buat kutipan dulu. Dia buat perhimpunan sekali je. Dia sewa lori sebiji. Jadi kita harap hak mana buat kutipan awam tu, lantik satu orang peguam, jangan senyap saja. Bila hampa jatuh, hampa gunakan isu keluarga orang, kematian seseorang untuk nak tunjuk hampa punya muka. Nak abang kata hampa berjuang. Konon-kononnya, berucap kita tidak berpuas hati sebab kes Hadid. Tetapi lepas tu hampa buat collection dana awam. Sebab hampa dah famous, hampa buat collection dana awam. Tapi bila hampa dah duduk di atas, hampa dah dapat agenda hampa lupakan semua. NGO ni kita akan attack. Kita akan bagi masa sampai COVID-19. Selepas COVID-19 saya akan sebut terus nama NGO ni. Menyorok dah lagi. Pakcik menyorok roti 4 segi je. Bila saya tadi makan sikit lah Maggi. Bak sekolah ni rasanya biar macam tu je lah. Kalau yang nak hapus pun akan timbul mudarat lain. Niat kita nak pupuk perpaduan, tapi bila sekolah-sekolah ni dihapuskan akan wujud suasana tegang. Sedangkan nak buat jawi jadi masalah besar. Sekolah-sekolah ni suka nak dihapuskan. Sebab berakat umbi berpuluh tahun, kalau boleh buat dah lama kerajaan lakukan. Sebab tu saya kata kena ada penerangan yang jelas. Sebab tu saya kaji. Kena kaji bila wujudnya sekolah vernacular. Bila kita dah faham, sekolah vernacular ni sebenarnya ada sebelum kita merdeka.
Macam sekolah Cina ada daripada kurun ke-14, sekolah India pada kurun ke-19. Jadi sekolah British pada waktu tu, sekolah konvent, sekolah King George. Jadi dibuatnya sekolah ni untuk apa? Atas tujuan apa? Untuk dasar pecah perintah. Supaya orang Melayu, orang Cina dengan orang India tak boleh bersatu untuk tuntut kemerdekaan. Jadi bila kita faham, bila ada sekolah ni bila ditubuh, daripada segi sejarahnya kita terang kepada umum, mereka akan faham. Kita cakap sehingga ke hari ini belum ada lagi sekolah kebangsaan Melayu. Yang orang faham hari ini adalah sekolah kebangsaan tu sekolah kebangsaan Melayu. Tetapi orang tak faham adalah selepas kita merdeka, sistem pendidikan kita satukan menjadi satu. Kita panggil sebagai sekolah menengah kebangsaan dan juga sekolah kebangsaan. Bukan sekolah kebangsaan Melayu dan juga sekolah menengah kebangsaan Melayu, tetapi sekolah untuk semua. Dan kita pada waktu itu tidak menghapuskan sekolah Tamil dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina. Jadi perlu kita terangkan supaya mereka faham kedudukannya. Dan yang menjadi masalah hari ini adalah kerana mereka nakkan bahasa Tamil, mereka nakkan bahasa Cina. Tak ada masalah, masukkan sebagai bahasa tambahan. Maknanya ada kelas masuk kelas. Jadi orang Melayu pun dapat belajar bahasa Cina, orang Melayu pun dapat belajar bahasa Tamil, sebab benda tu duduk dalam satu sekolah. Yang jadi masalahnya sekarang ni, kalau orang Melayu nak pergi belajar bahasa Tamil, dia kena pergi sekolah Tamil. Siapa nak hantar anak pergi sekolah Tamil? Kalau orang Melayu nak belajar bahasa Cina, nak kena pergi hantar pergi sekolah jenis kebangsaan Cina. Siapa nak hantar anak pergi sekolah Cina dengan kantin yang kita tak tahu nak masak apa segala minit lagi. Jadi kita buat satu sekolah yang mana semua bangsa ada di situ, dan kita pun dapat explore kita punya budaya, kita dapat explore kita punya bahasa, kita dapat explore kita punya orang kata apa, kita punya apa lagi selain budaya, bahasa dan juga apa nama dia panggil, cara hidup. Kita dapat explore kita punya cara hidup, dan daripada situ kita dapat hidup sebagai satu keluarga. Kalau kita nak tunggu, kita nak kata, bila penerangan tu tak jelas kan, kita tak dapat orang kata apa memberi penerangan yang jelas, kita kata nak hapuskan tu, siapa pun marah, saya pun marah kan. Kalau saya duduk kat tempat depa, apa saya mau hapus kita punya sekolah kebangsaan Cina, you racist sama kita ke? Tapi kalau kita cerita kepada mereka benda hak saya sebut ni daripada awal sampai habis, tujuan sekolah-sekolah ni dibuat adalah dasar pecah perintah. Sekarang ni kita nak duduk sebagai satu keluarga, sebagaimana you cakap, Malaysia for Malaysia dan sebagainya. Dan kita bermula dengan benda ni dulu. Itu saja. Kongsi ilmu benda baik dituntut. Komen sikit pasal mahasiswa yang tak erti bersyukur. Tuan-tuan, saya tengok jam sebab satgi ada budak-budak mereka mengaji jadi saya baca lah komen. Komen sikit pasal mahasiswa yang tak erti bersyukur selalu sangat viralkan makanan yang mereka dapat sepanjang PKP. Ni jangan panggil saya bro. Bro ni digunakan oleh Freemason. Betul, haram jadah, haram tak berubah. Berpuluh tahun dah orang suruh hapus. Okey. Lain Terengganu. Biasalah sentuh sekolah Cina, saka jin main ganggu. Nak ke anak kau jadi macam orang Sabah, bercampur bos sampai tak tahu mana ajaran Islam sebenar? Soalnya fahaman agama bukan kaum. Dia tak ada kena-mengena ni tuan. Dia tak ada kena-mengena. Awak hak duduk di sekolah menengah kebangsaan tu tak bercampur tak bercampur jenis India. Tapi tak pergi sembah patung Buddha pun. Saya duduk sekolah menengah kluster. Saya duduk sekolah menengah kluster. Sekolah menengah kluster campur India Cina. Tapi tak ada kaitan dengan pasal isu ajaran agama ni. Saya masih ambil lagi mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi hak Cina tu dia tak ambil lah pendidikan Islam. Jadi dia tak ada masalah. Tak ada kita nak pergi buat kuil kat dalam sekolah. Jadi tak ada masalah apa. Setakat bunyi di mulut kita saja, tapi memang masih wujud sekolah-sekolah jenis ni. Apa kena mengenanya? Jaminan polis kaji kemudaratan sekolah. Boleh hurai tentang perjanjian YMDB IPC lah, IPIC lah. Betul, sekurang-kurangnya kita dapat belajar bahasa tambahan dan budaya. Tu yang perlunya tuan. Steady panjang orang kuat Platoon 9 Sang Kucai. Siapa dia ni? Platoon 9 saya punya ni dulu. Tapi dah keluar baris Sang Kucai Nama apa? Nama sedap nama.
Minta maaf lah Pelatu 9 dulu saya banyak bagi masalah kat mereka tuan. Saya susah bangun tidur. Mereka lah duk kejut saya, tarik kaki saya, usung saya segala nenek kena double kawat sekali. Kena lari disebabkan saya punya lambat kan. Minta maaf Sang Kuncai, dulu saya punya slack menyebabkan kamu menderita di pelapor. Kan? Ahmad start mari dah. Okey tuan, setakat tu aja tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.